Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada petang ni kita akan sambung lagi pembelajaran PDPR kita untuk subjek Sirah Darjah 1. Kita masih lagi dalam pelajaran yang sama iaitu pelajaran yang kelima, pelajaran yang terakhir yang bertajuk Nasab Kaum dan Bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar, pada pelajaran yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan latar belakang kaum dan bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dah belajar berkaitan dengan contoh-contoh kejahilan masyarakat Arab seperti tidak mengesahkan Allah Taala, tidak memperdulikan hukum Allah, tidak berakhlak dengan mulia dan hidup mengikut hawa nafsu. Itu adalah antara kejahilan masyarakat Arab. Kita juga dah belajar tentang kelebihan bangsa Quraisy iaitu bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita akan masuk sedikit maklumat ringkas peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia. Okey, kita akan lihat satu persatu. Baiklah, yang pertama pada hari ini kita akan lihat dulu maklumat ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tarikh lahir Nabi Muhammad iaitu subuh Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Miladiah. Okey, baginda digelar Al-Amin iaitu yang dipercayai. Nama bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Manakala nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Baginda berkahwin pada usia baginda 25 tahun. Kemudian kita lihat pula nama isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baginda menjadi rasul pada usia baginda 40 tahun. Seterusnya, tempoh baginda berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia baginda 63 tahun dan dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah sedikit maklumat ringkas berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat pula kepada peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepribadian yang sangat baik. Okey, antaranya baginda seorang yang bercakap benar, seorang yang amanah. Baginda juga merupakan seorang yang berani, bijaksana, seorang yang penyayang, lemah lembut ketika berbicara dan menyampaikan kebenaran. Ini adalah merupakan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita pergi kepada hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia. Yang pertama, untuk mengesahkan Allah. Jadi Nabi Muhammad diutuskan kepada manusia supaya manusia mengesahkan Allah, mengaku Tuhan itu hanya satu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengajar manusia cara beribadah yang sebenar. Contoh macam solat, puasa dan sebagainya. Seterusnya yang ketiga, memimpin manusia ke jalan yang benar. Maksudnya manusia hanya ada satu agama sahaja iaitu agama Islam. Jadi kita sebagai manusia yang beragama Islam perlulah sembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, seterusnya yang keempat, menjadi contoh teladan kepada manusia. Seperti yang saya bagi tahu tadilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai peribadi yang baik. Jadi Nabi Muhammad ni adalah sebagai contoh teladan yang baik untuk manusia.
Seterusnya yang kelima, yang terakhir, membentuk manusia berakhlak dan berperibadi mulia. Sebagai contoh, bercakap benar, bijaksana, berani, lemah lembut ketika berkata-kata, seorang yang penyayang dan sebagainya. Itu adalah merupakan antara hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia. Alhamdulillah, ini adalah merupakan tajuk yang terakhir dalam pelajaran sirah, iaitu nasab kaum dan bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, untuk pelajaran yang akan datang, insya-Allah kita akan ulang kaji semula tentang tajuk-tajuk yang telah kita pelajari. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan nasab kaum dan bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar sedikit maklumat ringkas berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dah tahu peribadi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga dah tahu berkaitan dengan hikmah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada pelajaran kita yang akan datang untuk subjek sirah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.